Hai, selamat sejahtera. Okay, so untuk hari ini kita akan sambung topik yang seterusnya, iaitu unit 7, kualiti perkhidmatan awam, aspirasi pembangunan negara. Okay, apa contoh perkhidmatan awam? Okay, perkhidmatan awam ni ialah sesuatu institusi ataupun pekerjaan yang bekerja dengan kerajaan dan memberi perkhidmatan untuk rakyat. Okay, contohnya polis, doktor, jururawat, cikgu, pensyarah dan sebagainya. Jadi perkhidmatan awam yang berkualiti ni aspirasi. Aspirasi ni maksudnya keinginan yang kuat ataupun cita-cita pembangunan negara. Jadi maksudnya perkhidmatan awam yang berkualiti ni merupakan salah satu matlamat ataupun cita-cita ataupun keinginan yang kuat untuk pembangunan negara. Jadi perkhidmatan awam ni dia sangat penting untuk membangunkan sesebuah negara. Perkhidmatan awam yang bagus akan menjamin pembangunan negara yang lebih lancar, ataupun lebih maju. Jadi dalam tajuk ni anda akan belajar tentang ada 6 perkara. Yang pertama, maksud perkhidmatan awam dan juga contoh-contoh perkhidmatan awam. Yang kedua, apa idea baharu untuk meningkatkan kualiti perkhidmatan awam demi kebaikan bersama? Apa cadangan-cadangan yang kita boleh lakukan untuk meningkatkan kualiti perkhidmatan awam? Yang ketiga, piagam pelanggan perkhidmatan awam demi kebaikan bersama. Piagam pelanggan ni apa? Piagam pelanggan ni maksudnya ialah apa yang institusi ataupun perkhidmatan awam tu janjikan untuk menjamin kebaikan bersama. Piagam pelanggan ialah janji apa yang perkhidmatan awam tu janjikan. Contoh kalau polis, apa yang polis tu janjikan? Contoh dia akan uruskan laporan selepas 15 minit laporan tu diterima. Ada janji. Lepas 15 minit laporan tu diterima, dia akan proses laporan tu. Tu ialah piagam pelanggan. Apa yang mereka janjikan kepada pelanggan-pelanggan dia. Yang keempat ialah cara untuk menyuarakan pendapat tentang mutu perkhidmatan awam yang diterima. Kalau kita ada pendapat, contoh kalau macam kita rasa tak puas hati ataupun kita nak bagi apa-apa cadangan, penambahbaikan kepada perkhidmatan awam tu, ataupun kita nak buat aduan apa-apa, ataupun kita nak memberi pujian apa-apa, kat mana kita boleh salurkan pendapat kita tu? So dalam topik ini awak akan belajar cara menyuarakan pendapat tentang mutu perkhidmatan awam yang diterima. Yang kelima ialah kesan pengabaian sumbangan perkhidmatan awam kepada pembangunan negara. Maksudnya, kalaulah perkhidmatan awam ni tidak berkualiti, apa kesannya kepada pembangunan negara? Dan yang keenam, apa perasaan apabila menerima perkhidmatan awam yang berkualiti? So sekarang kita akan tengok satu persatu. Yang pertama ialah maksud perkhidmatan awam. Perkhidmatan awam ialah organisasi atau badan yang mengendalikan sesuatu tugas, usaha, khidmat dan tanggungjawab melaksanakan dasar kerajaan. Satu organisasi ataupun badan yang mengendalikan sesuatu tugas, usaha ataupun perkhidmatan dan bertanggungjawab melaksanakan dasar kerajaan. Contoh kalau sekolah. Sekolah ialah satu organisasi yang mengendalikan satu tugas, iaitu tugasnya untuk memberi pendidikan kepada murid-murid. Memberi pendidikan dan juga membentuk akhlak murid-murid. Kalau organisasi hospital, apa tugas dia? Tugasnya ialah memberi rawatan dan menjaga kesihatan masyarakat. Itu hospital. Agensi perkhidmatan awam mempunyai peranan yang penting, terutamanya dalam memastikan pembangunan negara dilaksanakan mengikut perancangan yang telah ditetapkan. Contoh kalau perkhidmatan awam sebagai seorang guru. Kan kita ada banyak dasar kan, contohnya dasar PPSMI, MBM, MBI, memartabatkan bahasa Melayu.
meningkatkan bahasa Inggeris. Tu. So, semua dasar-dasar tu ialah dilaksanakan oleh agensi perkhidmatan awam ni. Okey. Okey, apa contoh perkhidmatan awam? Contohnya dari segi pengangkutan, kereta api, bas, bakat dan seni, penyanyi, pelakon, penyiaran, filem, itu semua ialah bakat dan seni. Sains, saintis, doktor, jururawat, pendidikan, guru, pensyarah, ekonomi, pakar ekonomi, sistem maklumat, maklumat komunikasi, pertanian, bahagian pertanian, kemahiran, automotif kan, baiki kereta, jurutera, kejuruteraan, keselamatan dan pertahanan awam, polis, askar, maritim, perundangan dan kehakiman, takbir dan diplomatik, pentadbiran dan sokongan, contohnya macam kerani-kerani ataupun bahagian-bahagian pentadbiran, pencegahan, pencegah rasuah, penyelidikan dan pembangunan pun ada, sosial, yang menjaga kebajikan masyarakat, okey, penguatkuasaan maritim, perubatan dan kesihatan, kewangan, angkatan polis dan tentera Malaysia. So semua ni ialah dipanggil sebagai perkhidmatan awam. Okey. Maksudnya yang mana bekerja dengan kerajaan itu ialah perkhidmatan awam. Okey, yang kedua, apa contoh idea baharu ataupun cadangan-cadangan untuk meningkatkan kualiti perkhidmatan awam? Apa cara lagi yang kita boleh buat untuk memastikan bahawa perkhidmatan awam ni berkualiti? Okey, yang pertama, contoh kita boleh buat aduan tentang perkhidmatan bas dan teksi secara dalam talian. Tak kisahlah aduan tentang bas ke, teksi ke ataupun aduan tentang apa-apa pun kita boleh buat secara dalam talian. Duduk dekat rumah pun mesti boleh buat aduan ataupun bagi cadangan apa-apa kan. Tak perlu kita pergi ke balai polis tu untuk buat aduan ataupun pergi ke pejabat dia untuk buat aduan apa-apa kan. Jadi akan lebih mudah dan lebih cepat diproses. Okey, yang kedua, pengimbas kehadiran penjawat awam. Contoh kalau macam dekat sekolah kita, cikgu-cikgu diminta untuk mengimbas cap jari. Mengimbas cap jari. Jadi bila cikgu imbas cap jari tu, boleh tengok cikgu tu datang awal ataupun lewat, tepat masa dan sebagainya. Jadi ini untuk memastikan bahawa penjawat awam ni maksudnya orang-orang yang bekerja lah. Okey, orang-orang yang bekerja. Untuk memastikan penjawat awam hadir tepat pada masanya. Okey. Yang ketiga, waktu kerja anjal. Waktu kerja anjal ni maksudnya kita boleh... Okey, apa cadangan lain untuk meningkatkan kualiti perkhidmatan awam ialah menyediakan waktu kerja anjal. Waktu kerja anjal ni maksudnya, contoh kalau satu organisasi tu dia tetapkan sehari mesti kerja 8 jam. Mesti bekerja 8 jam sehari. Jadi waktu kerja anjal ni dia membolehkan seseorang pekerja tu bila-bila masa je dia boleh datang kerja. Contoh, dia nak datang kerja pukul 9 pagi sampai 6 petang. Ataupun dia nak datang kerja pukul 8 pagi sampai 5 petang. Ataupun dia nak datang kerja pukul 7 pagi sampai 4 petang. Terpulang pada dia. Okey, itu maksudnya waktu kerja anjal. Okey, seterusnya, aduan awam secara dalam talian. Ni maksudnya apa-apa kita nak komplain ke, nak bagi cadangan apa-apa ke, boleh dibuat secara dalam talian. Okey, seterusnya pembayaran bil perkhidmatan awam dilakukan secara dalam talian. Jadi kalau kita nak bayar bil apa-apa pun tak perlulah kita nak pergi menyemak-nyemak dekat pejabat dia tu kan. Ataupun membuang masa kita pergi ke sana. Okey, seterusnya ialah pembelajaran secara telesidang. Pembelajaran secara telesidang, ni maksudnya macam kita buat Google Meet, kita belajar dalam YouTube. Okey, itu ialah telesidang. Maksudnya pembelajaran secara bersemuka tapi dalam alam maya.
Okey, seterusnya ialah pendaftaran di hospital menggunakan sistem biometrik. Okey, pendaftaran di hospital menggunakan sistem biometrik ini maksudnya, contoh kalau kita sakit nak daftar dekat hospital kan, kita hanya perlu mengimbas cap jari sahaja. Okey, bila kita imbas cap jari je, terus keluar semua maklumat pasal diri kita. So tak perlulah kita nak isi setiap kali nak masuk hospital ataupun setiap kali nak dapatkan rawatan tu kena isi borang banyak-banyak tu kan. Tak payah dah. So sama ada dia nak guna pengimbas cap jari ataupun pengimbas anak mata, retina mata, ataupun hanya gunakan imbas muka. Okey. Okey, so seterusnya okey, yang ketiga ialah piagam pelanggan. Apa maksud piagam pelanggan? Ni semua ni ialah maksud-maksud piagam pelanggan. Okey, jadi piagam pelanggan ni bermaksud jaminan atau janji sesebuah jabatan tentang perkhidmatan yang disediakan. Apa yang jabatan tu janji? Apa yang organisasi tu janjikan untuk pelanggan-pelanggan dia? Okey. Dan menawarkan jenis perkhidmatan yang ditawarkan. Dalam piagam pelanggan ni juga dia ada tulis apa jenis perkhidmatan yang ditawarkan. Okey, piagam pelanggan juga menerangkan hak yang patut diterima oleh pelanggan secara bertulis. Piagam pelanggan ni dia mesti bertulis dan biasanya dia akan tampal pada tempat-tempat utama. Contohnya dekat pejabat dia akan tampal piagam pelanggan ni dalam frame. Okey, piagam pelanggan juga bermaksud untuk menjamin perkhidmatan yang cekap, tepat, selamat, menepati masa, boleh dipercayai, mudah diperoleh dan mesra pelanggan. Okey, dan piagam pelanggan juga menjamin sikap anggota yang berdisiplin, beretika, bertanggungjawab dan prihatin. Okey, seterusnya contoh piagam pelanggan oleh Polis Diraja Malaysia. Apa piagam pelanggan polis? Yang pertama, mengambil apa janji Polis Diraja Malaysia? So janjinya akan mengambil tindakan susulan kepada semua aduan yang diterima secara rasmi dalam tempoh 3 hari bekerja dari tarikh penerimaan aduan tu. Tarikh penerimaan aduan. Dia janji. Selepas 3 hari dari tarikh penerimaan aduan tu, mereka akan mengambil tindakan susulan. Okey, yang kedua, melayan pelanggan dalam tempoh 15 minit selepas mendapat nombor giliran. Dia janjikan lepas 15 minit dapat nombor giliran tu, dia akan layan terus. Jadi tak akan lebih dari 15 minit. Okey, yang ketiga, bertindak atau berada di tempat kejadian dalam tempoh 15 minit setelah menerima maklumat kejadian. Contoh kalau ada kejadian rompakan ke ataupun kejadian bunuh ke ataupun apa-apalah jenayah kan, kejadian jenayah. Okey, mereka janji akan berada dalam tempoh 15 minit sahaja. Okey. Yang keempat, perkembangan siasatan kes dalam tempoh 4 minggu dari tarikh laporan polis diterima. Selepas 4 minggu laporan polis diterima, mereka akan update perkembangan siasatan kes. Okey, seterusnya ini ialah contoh piagam pelanggan di Hospital Queen Elizabeth II, Sabah. Okey, yang pertama, setiap pelanggan boleh mendapat perkhidmatan yang sewajarnya daripada hospital tanpa mengira umur, jantina, keturunan, agama atau taraf sosial ekonomi. Tak kisahlah orang tu miskin ke, hanya orang gaji je ke, ataupun majikan besar ke, semua boleh mendapatkan perkhidmatan yang sewajarnya. Okey, yang kedua, setiap pelanggan yang ditakdirkan sebagai dalam keadaan kecemasan akan diberi perkhidmatan yang segera. Okey. Yang ketiga, setiap pelanggan akan dilayan dengan baik, mesra, bertimbang rasa, hormat, bersopan santun, jujur dan ikhlas.
Okey, yang keempat, setiap pelanggan akan diberi perkhidmatan sebaik mungkin secara profesional. Okey, ni ialah janji ataupun piagam pelanggan Hospital Queen Elizabeth II Sabah. Okey, ni contoh piagam pelanggan. Okey, yang keempat ialah cara. Apa cara untuk kita menyuarakan pendapat tentang mutu perkhidmatan awam? Sama ada kita nak bagi aduan ke, kita nak bagi pujian ke, ataupun kita nak bagi cadangan. Okey, jadi ada 3 cara. Yang pertama ialah sistem dalam talian ataupun secara bersemuka, ataupun kita boleh adukan kepada Biro Pengaduan Awam. Ni Biro Pengaduan Awam. Okay, kita tengok satu persatu. Kalau sistem dalam talian ni kita boleh bagi khidmat pesanan ringkas ataupun SMS, ataupun kita boleh hantarkan email, ataupun kita boleh buat aduan dalam media sosial. Contohnya di halaman Facebook kan, page rasmi Facebook. Halaman rasmi Facebook. Okay. Kalau secara bersemuka, kita boleh pergi ke agensi tersebut, ataupun kita boleh pergi ke kaunter bergerak, dan kita boleh pergi pada hari bertemu pelanggan. Biasanya setiap organisasi ni dia akan buat satu hari, iaitu yang dinamakan hari bertemu pelanggan ni. Maksudnya sesiapa pun boleh datang untuk melawat dan juga untuk apa-apa tujuan lah. Okey, yang ketiga ialah Biro Pengaduan Awam. Sama ada kita boleh masukkan dalam peti cadangan, ataupun kita boleh hantar surat dan juga telefon, membuat panggilan telefon. Okey, kesan pengabaian sumbangan perkhidmatan awam kepada pembangunan negara. Ni maksudnya, apa kesan kalau perkhidmatan awam ni sangat tidak berkualiti. Contohnya, lewat, kerja-kerja selalu tertangguh, tak selesai, tidak berdisiplin, menunjukkan sikap yang buruk ataupun kasar. Okey, jadi apa kesannya ialah, yang pertama, pembangunan negara akan terjejas. Pembangunan negara akan terjejas. Okey, selaras dengan tajuk ni tadi, kualiti perkhidmatan awam aspirasi pembangunan negara kan. Jadi kalau perkhidmatan awam ni sangat teruk, jadi pembangunan negara juga akan terjejas. Sebab banyak perkara ataupun banyak dasar-dasar negara tidak akan dilaksanakan dengan sebaiknya. Okey, yang kedua akan berlaku pembaziran masa. Pembaziran masa sebab kerja-kerja tidak dapat diselesaikan dalam masa yang ditetapkan. Ambil masa yang panjang, tak selesai-selesai, selalu pending kan. Jadi akan berlaku pembaziran masa. Okey, yang ketiga ialah kos akan meningkat. Banyaklah lagi lama kerja tu tak selesai, lagi banyak kos yang terpaksa dikeluarkan. Okey, yang keempat, ekonomi negara akan merosot. Sebab kerajaan terpaksa menambahkan kos bila sesuatu benda tu tak dapat diselesaikan dengan sebaiknya. Pelabur hilang kepercayaan. Imej negara akan terjejas dan ramai orang akan hilang keyakinan kepada perkhidmatan awam di negara kita. Okey, dan yang terakhir, apa perasaan apabila menerima perkhidmatan awam yang berkualiti? Sudah tentulah kita akan berasa gembira kan, kerana urusan dapat diselesaikan dalam masa yang sepatutnya. Kita juga akan berasa berpuas hati sebab urusan seharian dapat dijalankan dengan lancar, dan akan berasa tenang kerana keselamatan negara lebih terjamin. Okey, itu sahaja untuk hari ini. Sekejap lagi cikgu akan bagi link untuk latihan. Okey.